Okey. Salasilah nasab ataupun keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, first kita letak nama Nabi kita. Saya tulis Rumi ya, senang. Okey, Muhammad. Muhammad bin apa? Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Ingat Hashim. Orang Lustak kan? Okey, Hashim bin Abdul. Bagus. Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf bin Qusay. Qusay bin Kilab. Kilab bin Murrah. Murrah bin Ghalib. Ghalib bin Fihir. Ni tadi yang kita cerita Fihir ni. Tadi awal Fihir bin Malik. Malik bin Nadar. Nadar bin Kinanah. Kinanah bin Khuzaimah. Khuzaimah bin Mudrikah. Mudrikah bin Ilyas. Ilyas bin Mudar. Mudar bin Nizar. Nizar bin Ma'ad. Ma'ad bin Adnan. Ini dipanggil salasilah klarifikasi pertama. Inilah salasilah Rasulullah sampai Adnan. Ini salasilah yang paling sahih, paling benar dan paling otentik, confirm. Yang sampai Adnan confirm. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi diistilahkan mereka adalah Arab-Arab Adnaniyah, daripada keturunan Ismail alaihi salam. Kita selalu kan duk bernasyid kan, Salla alaika Allahu ya Adnani. Inilah Adnan. Okey, klarifikasi pertama confirm. Dia ada klarifikasi yang kedua. Yang ini ada dua pandangan. Ada sebahagian ulama menerimanya, ada sebahagian ulama tawakuf, berdiam diri. Takut ada sebahagiannya tak tepat dan tak benar. Tapi kalau kira ada lebih kurang 42 nama lagi sebelum sampai kepada Ismail. Nak tulis juga? Nak tulis juga? Ingat ke tak ingat, tuan-tuan lah bantu. Okey, Adnan Adnan bin Ad bin Humasha. Humasha bin, ada kata dia baris je banyak berbeza. Ada kata Salaman, ada kata Sulaman bin Aus. Aus bin
Buz. Buz ke kuz? Buz ke kuz? Buz. Dia ajar macam mana? B-U-Z. Buz bin, ada kata komwal, itu saya kata baris, baris sikit-sikit. Ada kata komwal, kumwal bin Ubay bin Awam bin Nasyid kan. Betul tak setakat ni? Betul tak setakat ni? Ada siapa buat rujukan? Ada siapa buka internet ke? Tak ada. Bin Nasyid, Nasyid bin Hadza, Hadza bin Baldas, Baldas bin Yadlaf, Yadlaf bin Tabikh, Tabikh bin Jahim, Jahim bin Nahish, Nahish bin Makhi, Makhi bukan Maki ya. Nahish bin Makhi, Makhi bin Aid, Aid bin Abqar, Abqar bin Ubaid, macam mana sekarang? Tuan-tuan ada rujukkan tak? Oh, tak ada. Okey, Ubaid, Ubaid bin Alda'a bin Hamdan, Hamdan bin Simbar. Ni baris ada sebut Sambir. Kalau baris bawah ada bunyi Simbar, kalau bawah atas Sambir. Bin Yathribi bin Yahzan bin Yalhan bin Arawa bin Aid Allah bin Dishan bin Ashar bin Afna bin Ayham bin Muksir Afnat Ayham Muksir. Di sini Nahish bin Zareh, Zareh bin Sumay, Sumay bin Muzay, Muzay bin Audah, Audah bin Kidar, itu pun Qaidar, Qaidar bin Ismail. Okey, bilang cukup dah 42. Saya sengaja tulis ni, senang. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi berapa? 8 kali 5, 40. Ismail bin Ibrahim. Okey, klarifikasi kedua ni, macam saya sebut tadi, ada ulama yang tawakuf, takut ada nama-nama ni tersilap dan tersalah, ada yang menerimanya. Tapi kalau kita tengok dalam riwayat, inilah nama dia. Lepas tu Ibrahim pula klarifikasi ketiga. Ibrahim dalam Quran bapak dia buat patung berhala tu nama apa? Azar. Ibrahim bin Azar, atau disebut Tarikh. Tarikh bin Nahur, Nahur bin Sarukh, Sarukh bin Ra'u, Ra'u bin Falikh, Falikh bin Abir, Abir bin Shalikh, Shalikh bin Arfakhshad, Arfakhshad bin Sam
Sam bin Nuh. Ini Nabi Nuh. Maksudnya keturunan Ibrahim mari ikut Sam bin Nuh. Nuh bin Lamik. Lamik bin Metushaleh. Metushaleh bin Akhnuh. Akhnuh ni Nabi Idris alaihissalam. Akhnuh bin Yarid. Yarid bin Mahlil. Mahlil bin Qainan. Qainan bin Anush. Anush bin Shis. Nabi Shis. Shis bin Adam. Tulis habis. Okey, ni klarifikasi ketiga. Baik. Poin kita hak ni ya. Hak ni biarlah. Hak ni tak apa. Maksudnya nampak apa? Salasilah ni sampai kepada Adam. Hak ni tawakuf dan dipertikaikan. Tapi saya datangkan juga supaya tuan-tuan nampak. Okey. Sebelum saya padang balik, kalau ada nak snap sekarang. Sebab kita cuma ada satu papan putih ya. Seorang boleh jadi ni tak? Tukang sapu. Asak lagi lah. Okey, kita mula balik tadi ya. Muhammad bin Abdullah kan? Bin Abdul Muttalib. Baik, Abdul Muttalib ni bukan nama betul lah. Nama betul Tok Nabi apa dia? Ada pernah siapa tahu nama betul Datuk Nabi? Nama betul Datuk Nabi Syaibah. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim pun bukan nama betul. Nama betul Hashim Amru. Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf pun bukan nama betul. Nama betul dia Mughirah. Qusay pun bukan nama betul. Nama betul dia ialah Zaid. Okey. Lepas Qusay, Kilab. Kilab nama betul. Murrah nama betul. Ka'ab nama betul. Lu'ay nama betul. Lu'ay bin Ghalib. Ghalib bin Fihir. Okey, yang saya sebut tadi Fihir ni lah Quraisy. Yang kata Arab Quraisy tu Tok Nabi yang nama Fihir bin Malik. Fihir bin Malik. Malik nama betul Malik bin Nadar. Nadar ni nama betul dia Qais. Nadar bin Kinanah. Kinanah bin Mudrikah. Kinanah bin Khuzaimah. Khuzaimah bin Mudrikah. Mudrikah ni bukan nama betul, tapi nama betul dia Amir. Ni last hak nama betul. Hak lain sampai kepada Adnan tu betul dah. Okey, ada beberapa tempat. Contoh Abdul Muttalib. Ni saya duduk tak apa. Assalamualaikum. Ustaz mohon lancarkan kutipan. Jadi minta mohon jemaah gerakkan tabung ke tengah-tengah sempena kutipan. Ada dah tabung dah disediakan dah? Okey, alhamdulillah. Jadi kembali kepada persoalan kita tadi, Syaibah. Sebelum ni kita kenali Datuk Nabi Muhammad dengan nama Abdul Muttalib. Ya, itu gelaran dia. Asalnya, siapa bapa kepada Abdul Muttalib? Siapa? Bapa Abdul Muttalib siapa? Hashim. Baik, Hashim tu Amru, biar dulu. Hashim ni, dia adalah wali kota Mekah. Dia wali kota Mekah pada masa tu
dia jaga bahagian siqayah, dia jaga bahagian rifadah. Apa dia siqayah? Menjamu air zam-zam kepada tetamu-tetamu Allah, orang yang buat haji. Rifadah menjamu makanan kepada tetamu-tetamu Allah yang datang buat haji. Jadi satu ketika Hashim inilah orang pertama yang disebutkan dalam surah Quraisy tu, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Orang yang mengaturkan perjalanan perdagangan musim sejuk ke selatan Yaman, musim panas ke utara di Syam. Hashim mula-mula buat. Jadi Hashim ni satu ketika dia nak meninggalkan kota Mekah kerana ada keperluan perniagaan di Syam. Jadi di Mekah ni Hashim dah ada seorang isteri dengan beberapa orang anak. Contoh anak Hashim di Mekah yang lelaki ada nama Abu Saifi, ada nama Nadlah, ada nama Abdul Muttalib. Yang perempuan ada nama Syifa, ada nama Khalidah, ada nama Daifah, ada nama Ruqayyah, ada nama Jannah. Lelaki 4 orang, perempuan 5 orang. Ada 9 orang daripada isteri yang pertama. Jadi Hashim tinggal Mekah, menuju ke utara. Bila sampai ni Madinah, dia stay di Madinah. Duduk di Madinah nilah dia berkenan dengan seorang wanita. Nama wanita ni Salma binti Amru daripada Bani Adi bin An-Najjar. Jadi berkenan, dia pun kahwin dah. Tinggal dah anak dengan isteri di Mekah, tapi pi ke utara tu sampai di Madinah kahwin dengan Salma binti Amru. Duduk sini beberapa bulan. Akhirnya isteri mengandung dan dia meneruskan perjalanan sebenar dia pi ke Syam. Habis kerja dia di Syam, dalam perjalanan balik dia singgah di Gaza. Semenanjung Gaza tu dunia jam 10 kan. Di Palestin meninggal dunia Hashim di sana. Jadi bila Hashim meninggal dunia tak sempat balik, ahli-ahli keluarga di Mekah, isteri, anak, adik-beradik tak pernah tahu pun dia di Madinah tu ada bini lain. Sebab dia kan berkahwin masa nak pi, belah balik tu meninggal, tak ada siapa pun tahu. Jadi hari berganti hari, minggu berganti minggu, kandungan makin membesar di perut Salma tadi, isteri kedua dia. Jadi akhirnya sampai masa lahirlah seorang bayi lelaki. Yang spesialnya bayi lelaki ni, itu nama dia Syaibah. Apa dia Syaibah dalam bahasa Arab? Uban. Atas kepala dia tu bila tumbuh rambut patut warna hitam kan? Rambut warna putih, uban. Bagi istilah orang Arab, uban ni menandakan panjang umur, murah rezeki. Kalau anak tu uban. Jadi memang umur Abdul Muttalib pun panjang 100 lebih kan. Jadi letaklah nama Syaibah, ada sebut Syaibatul Hamd. Jadi membesarlah dia dengan ibu dia, kehilangan bapa kan sejak dalam kandungan, macam dah akan datang pada Nabi Muhammad. Membesar Abdul Muttalib sampai lebih kurang umur 7 hingga 8 tahun Syaibah ni, barulah adik-beradik kepada Hashim. Siapa adik-beradik Hashim? Anak kepada Abdul Manaf ada 4 orang kan. Pertama Abdul Syams, kedua Hashim, ketiga Muttalib, keempat Naufal. Jadi yang ganti lepas Hashim meninggal, adik dia yang ketiga tu Muttalib. Muttalib ganti. Jadi Muttalib baru dapat berita yang abang dia Hashim dulu ada isteri dan ada anak di Madinah. Bila tahu berita tu, kawan tu dah 7-8 tahun, barulah dia pergi cari anak saudara dengan kakak ipar dia lah, kakak ipar dia. Pilah dia, akhirnya jumpa dengan Salma. Tapi bila dia tengok pattern Abdul Muttalib tak sama dengan pattern anak Hashim yang 2-3 orang lelaki di Mekah dengan isteri pertama. Yang ni ada pattern kewibawaan karisma boleh ganti bapak dia Hashim. Jadi dia berniat nak minta dengan Salma bawa balik anak ni dan dia akan train dan latih anak ni bila besar ganti bapak dia arwah Hashim tu. Bayangkan, isteri, suami dah meninggal, anak seorang ni, tiba-tiba pak saudara dia dari Mekah datang nak ambil. Apa perasaan wanita? Suami dah meninggal dah kan. Lepas tu anak pun ni je satu-satu. Pak saudara pun mari nak bawa lah anak saudara ni balik ke Mekah. Memang sukar nak dilepaskan. Tapi dia kata apa? Demi Allah,
aku akan bagi dia kerajaan yang diperintah oleh arwah bapa dia dulu. Dalam keberatan Salma bagi. Jadi bila dia ni pemimpin Mekah, masa nak masuk kota Mekah, dia letak Syaibah ni belakang dia. Dia letak Syaibah belakang dia. Jadi penduduk-penduduk Mekah ni sambutlah dia balik ni. Dah dia ketua. Nama dia Muttalib, Syaibah duduk belakang. Jadi orang ingat, dia pi ke Madinah tu, dia jumpa dengan hamba baru. Jadi dia beli hamba letak belakang. Jadi bila masuk orang keluar apa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, hamba kepada Muttalib. Nama dia Muttalib. Inilah dekat jadi orang panggil Tok Nabi Abdul Muttalib tu. Lalu dia kata apa? Celakalah kamu semua dengan perkataan kamu, dia bukan hamba aku, tapi dia anak saudara aku Hashim. Tapi dekat peristiwa tu orang duk keluar apa kat dia? Abdul Muttalib tu lah. Sampai kita pun panggil Abdul Muttalib. Jadi itulah asal usul Syaibah dipanggil Abdul Muttalib. Hashim pula macam mana? Nama dia Amru. Nama dia asal memang Amru. Dia seorang yang pemurah, Hashim ni. Tapi zaman tu bila dia jaga kota Mekah, zaman kekeringan, zaman gersang, payah makan, payah minum. Dan waktu inilah dia buat satu jenis makanan nama sarit. Sarit ni macam bubuk roti. Pecah-pecahkan roti, bubuh dalam bubuk, makan. Jadi perbuatan memecahkan roti dalam bahasa Arab tu disebut hasyama. Kita ambil roti, keruk-kerak, hasyama. Jadi sebab dia ni ketua, rakyat-rakyat ni ramai menderita lapar, dia buat satu jenis bubuk, dia ambil roti, keruk-kerak, bubuh dalam tu. Jadi perbuatan tu, hasyama tu orang panggil dia Hashim, pemecah. Bukan pemecah belah, pemecah roti itulah. Itu nak jadi orang keluar dia Hashim, nama dia Amru. Al-Mughirah tu tak ada masalah sebab dia tu seolah-olah kias kepada Abdul Manaf, sebab salah satu berhala yang orang Mekah sembah ialah Manaf kan. Itu ayah dia panggil Abdul Manaf. Tapi Qusay tu, nama betul dia Zaid. Apa makna Qusay dalam bahasa Arab? Jauh. Apa kena mengena jauh dengan Zaid ni? Mana pen tadi ya? Okey. Qusay. Jauh makna Qusay ni jauh. Kerana bapa kepada Qusay ni Kilab. Kilab ni dia kahwin dengan Fatimah. Kilab kahwin kahwin dengan Fatimah, dapat dua orang anak, satu Qusay, satu lagi keturunan mak Nabi, Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin satu lagi Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah kan. Mak Nabi mai ikut ni, bapa Nabi mai ikut ni. Dia akan bertemu pada Kilab ni, dua-dua. Jadi lepas Kilab dengan Fatimah kahwin, dapat dua orang ni, Kilab meninggal. Kilab meninggal. Tapi Fatimah, dia kahwin dengan lelaki lain, nama Rabi'ah. Kemudian, Rabi'ah Fatimah, bawa anak-anak ni pi ke Syam. Kerana Rabi'ah ni Bani Quda'ah. Bani Quda'ah. Bukan Bani Khuza'ah, Khuza'ah lain. Ni Khuza'ah. Ni Quda'ah. Ni Khuza'ah, ni Quda'ah. Rabi'ah ni Quda'ah. Banyak duduk di Syam. Jadi sebab dia ni dibawa jauh oleh mak dia ke Syam dah. Orang panggil dia Qusay. Lepas itulah dia kembali semula. Bila dia kembali semula, Qusay inilah orang pertama yang mengumpulkan keturunan mana? Keturunan Quraisy duduk di Mekah. Dia panggil semua keturunan dia, sebab tu dah dia dipanggil Quraisy Lembah. Ada satu lagi
dipanggil Quraisy pinggiran. Ni hak duduk di luar-luar kota Mekah, pinggir-pinggir kota Mekah. Duduk di lembah maksudnya dalam kota Mekah. Dia panggil semua, siapa? Qusay panggil. Adik-beradik dia Zuhrah, pak saudara dia Taim, sepupu dia Bani Makhzum. Okey, nampak dah. Baik. Saya duk cari hak hitam ni pergi mana? Oh, jatuh bawah. Okey, nampak dah tu? Okey, saya padam padam sendirilah. Okey. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib dalam sejarah berapa orang anak dia? Berapa? 20. 10. 10 ke? Lelaki ada 12, perempuan ada 6. Berapa? 18. 18 orang. Agak-agak berapa isteri ni? Tak pelik kalau seorang 18 anak pun. Tapi Abdul Muttalib berapa orang isteri dia? Agak-agak. Cuba try bang. 8. Oh, banyak sangat 8 tu. 5. Nak dekat dah tu. 6 lah. Ada kata 5 riwayat, ada kata 6. Contohlah. Satu, isteri pertama dia nama Sofiyah. Isteri kedua dia nama Nutailah binti Janab. Isteri ketiga dia Halah binti Wuhaib. Isteri keempat dia Fatimah binti Amru. Isteri kelima Lubna binti Hajar. Isteri keenam Muammana binti Amru. Ada juga riwayat seorang lagi. Ni terpencil sikit. Samra binti Jundub. Okey. Lelaki 12. Kita ambil isteri hak melahirkan seorang anak dulu. Hak seorang anak. Pertama Sofiyah ni anak sulung Al-Haris. Anak Abdul Muttalib hak sulung. Waktu adik dia Abdullah, bapa Nabi sakit tu, di mana bapa Nabi sakit? Di Madinah kan? Jadi Abdul Muttalib minta anak sulung dia lah Al-Haris pergi tengok keadaan Abdullah yang sakit di Madinah tu. Baik, hak seorang dulu kita cari. Sofiyah seorang, Al-Haris 3. Lubna seorang. Anak dia nama Abdul Uzza. Ni pak saudara Nabi yang terkenal. Sampai Allah rakam nama dia dalam Quran. Tabbat yada Abi Lahabin. Inilah nama betul Abu Lahab. Abdul Uzza dengan isteri Lubna binti Hajar. Siapa Abu Lahab? Tak ada orang lain, pak saudara Nabi. Abu Lahab tu pak saudara Nabi. Muammana binti Amru ada anak nama Ghaidah. Tapi nama betul dia Mus'ab. Orang duk kelui Ghaidah. Samra ni tak ada anak. Okey, berapa dah? 1, 2, 3. Kita nak 9 lagi. Nutailah bin Janab
Inilah pak saudara Nabi hak nama Abbas. Ibnu Abbas Abdullah tu anak dia. Ni Abbas pak saudara Nabi. Adik-beradik dia Qutsam. Seorang lagi Dirar. 3 orang anak. Okey. Halah binti Wahid pak saudara Nabi hak nama Hamzah. Singa Allah tu. Muqawwim. Dan Hajal. Hajal ni nama betul dia Mughirah. Okey. Fatimah binti Amru, pak saudara hak jaga Nabi tu, Abu Talib. Zubair dan bapa Nabi Abdullah. Okey. 3, 9, 10, 11, 12. Al-Haris. Pernah dengar tak sahabat nama Abu Sufyan Al-Haris? Bukan Sufyan bin Abu Sufyan tu tak. Sufyan bin Al-Haris. Ni sepupu Nabi. Anak Al-Haris ni. Abbas ni Abdullah bin Abbas lah. Okey. Nampak dah? 12. Kita nak pergi ni pula. Seorang nama mak saudara Nabi. Orang di Matin. Seorang je nama mak saudara Nabi. 6 ni saya minta seorang . Siapa ingat nama mak saudara Nabi? Seorang. Sama macam nenek dia kan. Sofiyah. Yang kedua, ada lagi Ummu Hakim. Nama betul dia Al-Bayda. Sebab dia putih. 3, Atikah. 4, Umaymah. 5, Arwah. 6, Barrah. Okey. Ni 6 mak saudara Nabi. Zaman jahiliyah, suami pertama dia Al-Haris. Al-Haris bin Harb. Agak-agak dia adik-beradik siapa? Siapa bin Harb? Muawiyah bin Abu Sufyan. Abu Sufyan tu bin Harb. Maksudnya Al-Haris ni adik-beradik Abu Sufyan. Abu Sufyan pun bukan nama betul. Nama betul Abu Sufyan Sakhar. Sakhar bin Harb. Okey. Dia macam ni. Nak bagi senang tadi. Tak apalah, nanti saya cerita apa ni. Bila Sofiyah kahwin dengan Al-Haris, dia tak ada anak. Al-Haris meninggal. Kemudian Sofiyah kahwin lain dengan Awam. Dapatlah anak Zubair. Abdul Ka'bah. As-Sa'id. 3 orang. Inilah sahabat Nabi Zubair bin Awam. Bila tengok Zubair bin Awam, anak Awam dengan Sofiyah, apa hubungan Zubair dengan Rasulullah? Maksudnya Zubair sepupu Nabi. Sebab Zubair anak mak saudara Nabi. Sofiyah adik-beradik dengan Abdullah ayah Nabi. Zubair satu sepupu Nabi. Zubair juga boleh dikatakan anak saudara Nabi. Mau ikut mana pula kalau Zubair nak jadi anak saudara Nabi? Hak mula-mula ni sepupu. Sebab anak mak saudara Nabi, sepupu. Celah mana Zubair akan jadi anak saudara Nabi? Nabi pula yatim piatu nak mari anak saudara kok mana tak? Okay. Look at this. Who is Awam?
inilah Awam bin Khuwailid, abang kepada isteri Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid. Jadi bila Awam kahwin dengan Safiyah, Awam ni abang Khadijah, otomatik bila Awam ni abang Khadijah, Zubair dengan Khadijah jadi anak saudara Khadijah, Zubair. Khadijah kahwin dengan Nabi, seolah-olah jadi anak saudara sabit Nabi. Sebab dia confirm anak saudara Khadijah, dia jadi anak saudara sabit satu. Oh, banyak Zubair ni, anak saudara sabit. Dan Rasulullah pula dengan Awam jadi lagu mana? Satu jadi abang ipar, satu jadi pak saudara. Nabi dengan Awam, abang ipar Nabi, sebab Khadijah adik Awam. Satu Awam abang ipar dia, satu lagi pak saudara. Sebab kahwin dengan Safiyah. Safiyah mak saudara Nabi. Okey, nampak tak? Awam ni satu kali kedudukan abang ipar, sebab dia kahwin dengan Khadijah. Kali kedua dia jadi pak saudara, sebab kahwin dengan mak saudara Nabi. Okey, sepupu Nabi, anak saudara Nabi. Kadang-kadang Zubair boleh jadi abang ipar Nabi. Oh, Zubair pula jadi abang ipar Nabi. Kok mana pula? Kok mana Zubair nak jadi abang ipar Nabi? Zubair adalah suami Asma binti Abu Bakar, dan adik Asma ialah Aisyah, isteri Nabi. Zubair ni dia kahwin dengan Asma, suami Asma. Asma kakak Aisyah. Seolah-olah Zubair duduk sini, Aisyah dengan Zubair adik ipar, abang ipar Nabi kahwin sini. Jadilah biras. Oh, biras pun betul juga. Satu kali Nabi dengan Zubair jadi biras. Ni adik-adik kan? Satu kali jadi abang ipar sabit lah konon-konon. Oh, banyak Zubair ni. Abang ipar sabit lah. Itulah kedudukan Zubair dengan Rasulullah. Okey. Baik. Ummu Hakim Al-Bayda. Ummu Hakim ni masa jahiliyah dia kahwin dulu dengan Quraish bin Rabi'ah. Quraish bin Rabi'ah dapat 4 orang anak. Amir, Arwah, Talhah, Ummi Talhah. Okey. Siapa mereka ni dengan Nabi? Semua nama 4 orang ni jadi guana dengan Nabi. Sepupu Nabi lah kan, ni mak saudara Nabi. Otomatik ni adalah sepupu Nabi. Arwah pun sepupu Nabi. Di satu masa Arwah ni kahwin. Kahwin dengan siapa? Kahwin dengan Affan bin Abil Ash. Lahirlah Osman bin Affan. Arwah sepupu Nabi. Osman jadi lagu dengan Nabi. Anak sepupu Nabi lah. Anak menakan anak saudara. Anak sepupu. Sebab Arwah ni sepupu Nabi. Osman anak Arwah dengan Affan. Jadi Osman anak sepupu Nabi. Osman anak sepupu Nabi belah mak saudara dia Ummu Hakim. Bila kawan ni meninggal, dia kahwin lagi. Muak ke tak muak ni? Dengan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Dapat 3 orang anak. Khalid, Al-Walid, bukan Khalid Al-Walid lain-lain. Khalid seorang, Al-Walid seorang, Ummu Kulsum. Okey. Tu anak-anak dia. Ni pun sepupu Nabi. Okey, Atikah. Atikah kahwin dengan Abi Umayyah bin Mughirah.
Atikah kahwin dengan Abi Umayyah, dapat anak 2 orang. Zuhair, Abdullah. Zuhair masuk Islam, Abdullah meninggal tidak Islam. Okey. Waktu Abi Umayyah kahwin dengan Atikah, dia pun kahwin seorang lagi. Jadi isteri 2 orang, dia kahwin kebetulan. Kebetulan Abi Umayyah kahwin, bini dia yang kedua nama Atikah juga. Hani Atikah Abdul Muttalib, mak saudara Nabi. Hani Atikah binti Amru. Jadi kalau orang lelaki nak kahwin 2, antara cara boleh tiru, cari bini yang kedua tu nama sama dengan bini pertama. Kok nak senang sikit nak bagi kahwin. Oh, abang nak kahwin dengan siapa? Nama saya Ramlah. Tu kebetulan pula nak kahwin pun Ramlah juga. Kahwin abang sama nama saya. Contoh. Berani ke tak berani ni? Abi Umayyah kahwin dengan Atikah ni lah dapat siapa agak-agak? Dia jadi makan lain orang lain ni. Tak apa, saya potong ni. Kahwin dengan Atikah binti Amir ni dia dapat Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Isteri Nabi kan? Okey, faham keadaan ni? Ni mak saudara Nabi kahwin dengan Abi Umayyah. Waktu mak saudara Nabi masih hidup pun dia kahwin seorang lagi nama Atikah binti Amir, dapat Ummu Salamah. Jadi satu masa Ummu Salamah ni jadi isteri Rasulullah. Okey. Umaymah ni mak saudara Nabi kahwin dengan Jahshin bin Ri'ab. Dapat 4 orang anak: Abdullah, Ubaidillah, Zainab. Seorang isteri Rasulullah, Zainab binti Jahshin, sepupu Nabi ya. Anak mak saudara dia Umaymah. Zainab binti Jahshin, seorang lagi adik dia nama Hamnah. Baik. Sebelum Rasulullah kahwin dengan Zainab binti Jahshin isteri siapa? Anak angkat Nabi siapa? Zaid bin Harisah. Zainab ni isteri Zaid bin Harisah. Pasal apa Nabi tak kahwin terus dengan Zainab? Pasal apa Nabi tak kahwin terus dengan Zainab? Kena Zaid kahwin dulu. Ada peraturan yang Allah nak tetapkan melalui peristiwa ni. Macam ni. Dalam masyarakat dan kebudayaan orang Arab masa tu, sesiapa yang ambil anak angkat, maka anak angkat tu dikira macam anak sendiri. Contoh, saya tak ada anak, saya ambil seorang anak angkat, jadikan anak angkat, tapi masyarakat pada masa tu menganggap walaupun ni anak angkat, dia jadi macam anak sendiri. Hukuman-hukuman yang bergantung pada kemasyarakatan tersebut berlaku pada anak ni. Contoh, sekiranya anak ni kahwin, anak ni meninggal, bapa angkat tak boleh kahwin dengan isteri anak angkat dia. Tak boleh. Jadi Allah nak membatalkan budaya jahiliah ni dengan berlakunya Zaid, anak angkat Nabi, kahwin dulu dengan Zainab. Kalau masih mengamalkan budaya tu, bila Zaid bercerai atau Zaid meninggal, Nabi boleh kahwin tak dengan Zainab? Kalau ikut budaya lama, Nabi tak boleh kahwin. Jadi Allah nak batalkan hukuman tu. Jadi Rasulullah kahwin dengan Zainab. Bermaksud anak angkat tetap anak angkat. Dia tak jadi macam anak sendiri. Jadi Zainab boleh kahwin dengan Nabi untuk pecahkan tradisi tu. Lepas tu Zaid kahwin dengan siapa? Kan Rasulullah habakkan, siapa yang ingin menikahi wanita ahli syurga, maka kahwinilah Ummu Aiman. Zaid pun kahwin dengan Ummu Aiman.
Maka dapatlah legenda pahlawan komando perang paling muda, Usamah bin Zaid. Nah, Usamah bin Zaid itu anak kepada Zaid dengan Ummu Aiman. Okey. Hamnah, adik Zainab, isteri siapa? Duta pertama Rasulullah ke Madinah. Siapa dia? Sebelum Nabi hijrah, Nabi hantar dia dulu ajak sahabat di Madinah. Siapa? Dia orang kaya, handsome, digilai wanita. Tapi pengakhiran hayat dia di medan Uhud amat-amat menyedihkan. Tutup muka dia, nampak kaki. Tutup kaki dia, nampak muka. Siapa dia? Mus'ab bin Umair. Hamnah ni isteri Mus'ab. Okey. Abdullah bin Jahshin juga meninggal di medan Uhud. Okey. Tak ada apa sini. Arwah pertama kali dia kahwin dengan Umair. Okey. Tengok Arwah ni siapa? Mak saudara Nabi, betul? Bila Arwah kahwin dengan Umair, apa hubungan Nabi dengan Umair? Ni mak saudara. Mak saudara kahwin dengan seorang lelaki. Apa hubungan lelaki ni dengan Nabi? Pak saudara sabit. Kalau Umair tak kahwin dengan mak saudara Nabi, apa hubungan Nabi dengan Umair? Kalau kata tak kahwin dengan ni, apa hubungan Nabi dengan Umair? Tak ada apa-apa lah kan? Dia kahwin ke, dia tak kahwin ke, dia tetap pak saudara Nabi. Dia mai kok mana? Sebab nama dia ialah Umair bin Wahab, adik mak Nabi Aminah binti Wahab. Dia kahwin ke tak kahwin, dia tetap pak saudara Nabi. Sebab dia adik Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah. Okey. Dapat anak nama Tulai, lelaki. Kemudian meninggal Umar, dia kahwin pula lelaki lain nama Arfatah bin Syurahbil bin Hashim. Dapat anak nama Zainab. Bukan, sorry. Ini anak dia nama Fatimah. Okey. Barrah suami dia Abdul Asad bin Hilal. Dapatlah Abu Salamah, sepupu Nabi Abu Salamah. Abu Salamah ni lah suami pertama mana Ummu ni. Barrah mak saudara, Abu Salamah sepupu. Abu Salamah ni lah yang suami pertama kepada Ummu Salamah. Meninggalnya Abu Salamah baru Nabi kahwin. Waktu Nabi kawan ni meninggal, Nabi kahwin, Ummu Salamah ada anak perempuan nama Durraz. Ni bini Nabi, ni jadi apa? Anak tiri Nabi lah. Nabi boleh kahwin tak dengan anak tiri dia? Dalam keadaan Ummu Salamah hidup lagi, boleh kahwin tak? Dia sekarang jadi suami kepada Ummu Salamah, tapi dalam keadaan tu Nabi nak kahwin juga dengan Durraz, boleh ke tak? Tak boleh. Kalaulah kawan ni bercerai atau kawan ni meninggal, boleh ke tak kahwin dengan Durraz? Boleh ke tak? Tetap tak boleh. Hukum asal boleh kalau cerai dengan kawan ni. Tapi pasal apa tak boleh? Durraz ni anak siapa? Abu Salamah. Abu Salamah sepupu Nabi. Dia bukan sekadar sepupu. Lihat sejarah ibu susuan Nabi. Nabi dengan Abu Salamah saudara susuan. Bila saudara susuan, Durraz dengan Nabi jadi guna. Jadi macam anak saudara dah. Dia tak boleh kahwin macam mana pun. Bukan kata tak boleh kahwin sebab hukum, sebab saudara susuan tadi.
dengan ni. Ibu sesuai Nabi yang pertama Suaibah kan. Suaibah ni dia susukan anak dia Masruh. Dia susukan Hamzah, pak saudara Nabi. Hamzah juga menyusu dengan Suaibah. Nabi menyusu dengan Suaibah. Abu Salamah menyusu dengan Suaibah. Jadi Nabi dengan Abu Salamah saudara sesuan. Jadi macam anak saudara dah. Dia tak boleh kahwin dengan Duras. Ni ada hadis. Pasal ada salah seorang isteri Nabi, Romlah, anak Abu Sufyan tu. Dia kata kalau kamu nak kahwin, kahwinlah dengan adik aku. Jadi Nabi kata tak boleh hukum mengumpulkan dua saudara serentak. Kemudian aku dengar-dengar kamu nak meminang Duras. Betul ke? Nabi kata walaupun hukum asal tu boleh, tapi aku tetap tak boleh kahwin dengan Duras. Lalu keluarlah cerita ni. Sebab apa? Nabi dengan Abu Salamah tu saudara sesusuan. Okey. Siapa lagi? Saudara ibu sesuai Nabi. Siapa lagi? Hak popular. Nabi menyusu dengan siapa? Halimah. Halimah Sa'diyah. Halimah binti Abi Zuhair. Sa'diyah tu bukan nama. Sa'diyah tu lakab. Kerana Halimah tu ialah berasal daripada Bani Sa'ad. Bani Sa'ad. Jadi orang lakab dia Halimah As-Sa'diyah. Sa'diyah tu bukan nama. Sa'diyah tu betul nama pelakon veteran sekali dengan P.Ramlee tu. Tu Sa'diyah sungguh. Okey. Yang ketiga Khawlah. Ni masih dalam khilaf. Khawlah binti Munzir. Dikatakan juga ibu sesuai Nabi. Yang keempat ada seorang lagi saudara ataupun orang kampung Halimah. Ada riwayat sebut nombor 4 ni Halimah bawa Nabi pi ziarah rumah kawan ni pernah menyusukan Nabi 2-3 kali. Tapi riwayat ni terpencil lah. Tapi hak popular dua ni je. Okey. Nak tahu kod mana lagi? Isteri Nabi pula. Pak saudara, mak saudara. Ada nak snap? Saya nak padam ni. Isteri Nabi ada berapa? Ada 12, ada 13, 14. Tak apalah. Kita tulis dulu. Lepas tu kita tengok berapa. Okey. Nombor 1. Tak tahu nombor 1 saja. Isteri yang mula-mula siapa? Khadijah. Yang kedua, saya buat macam ni senang. Agak-agak apa MLMP ni? ML apa? MP apa? Mertua lelaki, mertua perempuan. Senang buat mertua terus. Khadijah binti Khuwailid. Khuwailid bin Asad. Mak dia nama Fatimah binti Zaidah. Okey. Yang kedua, isteri Rasulullah yang paling tua. Di antara ramai-ramai itu dia yang paling tua dikahwini Nabi. Sa'udah binti Zam'ah. Zam'ah bin Qais Al-Ghamus. Kebetulan Al-Ghamus pun binti Qais. Ini Qais bin Abdul Syams. Ini Qais Al-Haris. Okey, ketiga. Satu-satunya anak dara Aisyah. Aisyah binti
binti Abu Bakar. Nama betul Abu Bakar apa dia? Nama betul Abu Bakar. Abu Bakar. Nama betul Abu Bakar Abdullah bin Osman. Osman ni dikenali Quhafah, ataupun kita akan jumpa nama Abdullah bin Quhafah, tapi nama betul gelaran dia tu Abdullah bin Osman. Okey, dia ni keturunan Bani apa? Abu Bakar Bani apa? Abu Bakar Bani Taim kan? Bani Taim, bukan Bani Tamim. Bani Tamim lain, ni Bani Taim. Bani Taim ni dia mari kalau Tok Nabi Murrah tu, seorang anak dia nama Kilab kan? Kilab bin Murrah, seorang lagi Taim. Kalau jalur Nabi dia mengikut ni kan? Kilab bin Murrah. Adik-beradik Kilab tu Taim. Inilah keturunan Sayyidina Abu Bakar. Okey. Bini dia nama apa? Bini Abu Bakar? Mak Aisyah. Ni isteri kedua Ummu Ruman. Ummu Ruman binti Amru. Hak betul-betul Ummu Ruman ni isteri kedua Abu Bakar. Anak Ummu Ruman hak betul Abdurrahman dengan Aisyah. Asma mak lain. Asma mak Qutailah. Qutailah binti Abdul Uzza. Dapat Abdullah yang hilangkan jejak-jejak tapak kaki Nabi dengan Abu Bakar masa nak hijrah pergi ke gua tu kan, hak petang-petang bawa kambing dia lah. Ni adik dia, Asma. Asma dengan Aisyah memang anak Abu Bakar, mak lain-lain. Ini mak bini kedua, Aisyah. Dia ada lagi bini ketiga. Nama Asma binti Umais. Ada lagi bini nombor 4. Nak saya tulis lagi ke? Tak payahlah, kena ni cukup. Okey. Asma binti Ummah ni anak dia nama Qasim. Inilah Qasim, salah seorang 7 fuqaha besar Madinah. Qasim bin Abu Bakar kan? Qasim bin Abu Bakar ya. Isteri keempat, anak Sayyidina Umar. Anak Sayyidina Umar siapa? Hafsah. Sini Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab Bani apa? Umar bin Al-Khattab Bani Adi plus Bani Makhzum. Bapak dia Bani Adi, mak dia Bani Makhzum. Bani Makhzum ni satu bani yang memang dari sudut ketenteraan memang ramai pahlawan-pahlawan, perwira-perwira memang datang dari Bani Makhzum. Contoh Khalid Al-Walid Bani Makhzum. Abu Jahal Bani Makhzum. Abu Jahal Bani Makhzum. Apa hubungan Sayyidina Umar dengan Abu Jahal? Kalau Nabi, pak saudara dia Abu Lahab. Umar, pak saudara dia Abu Jahal. Bani Makhzum. Nak mana ni Abu Jahal ni? Abu Jahal saya tak sini. Abu Jahal nama dia apa? Amru bin Hisham. Kakak kepada Abu Jahal, Amru bin Hisham, Hantomah. Hantomah binti Hisham. Ni kakak Abu Jahal. Hantomah inilah mak Sayyidina Umar. Sebab tu saya buat plus ni. Bapa Sayyidina Umar Bani Adi, mak dia Bani Makhzum. Kakak kepada Abu Jahal. Jadi Umar anak saudara Abu Jahal. Baru nampak ah. Okey, bini dia nama apa? Zainab binti Maz'un. Sahabat yang terkenal nama apa? Bin Maz'un. Siapa ingat nama sahabat antara yang terkenal? Osman bin Maz'un. Ini nama sahabat Nabi lah.
Ni adik-beradik dia lah, bini Umar ni. Osman bin Maz'um ni kalau di sisi Syiah Ghulat, tahap core dia ni. Osman bin Maz'um ni di sisi Syiah, kalau contoh Saidina Ali di sisi Syiah Ghulat, Ali tu tak mati, roh dia bersemayam, duduk macam bersila di atas matahari. Tiap pagi dia keluar tengok rakyat dia. Tapi Osman bin Maz'um tugas dia menjaga planet, menjaga cakrawala, takut belaga sama sendiri. Itu tahap Osman bin Maz'um di sisi Syiah Ghulat ni punya pemahaman. Abu Zar ada jawatan tu, Miqdad bin Aswad al-Aslami tu ada jawatan tu, ni tahap qa punya ni. Orang Syiah muliakan Osman ni. Okey. Yang kelima, bekas isteri Abu Salamah tadi siapa? Sepupu Nabi Abu Salamah. Bini dia tadi siapa? Ummu Salamah. Nama betul dia Hindun. Hindun. Okey. Bapak dia tadilah pak saudara sabit Nabi tu kan, Abu Umayyah. Mak dia siapa? Atikah binti Amru. Okey. Yang keenam, Zainab. Ni bukan Zainab sepupu Nabi ni. Sepupu Nabi Zainab binti Jahshin. Ada seorang lagi isteri Nabi, Zainab binti Khuzaimah kan. Ni Zainab binti Khuzaimah. Khuzaimah bin Al-Haris. Mak dia nama Hindun binti Auf. Yang ketujuh, lepas perang Bani Mustalik, Nabi ambil anak pemimpin Bani Mustalik. Juwairiyah. Ni pemimpin Bani Mustalik, Al-Haris bin Abi Dirar. Mak dia tidak dapat dikenal pasti. Okey. Yang ke-8, Zainab sepupu Nabi lah ni. Zainab Jahshin. Mak dia otomatik mak saudara Nabi tadilah, Umaymah tu. 9. Satu-satunya isteri Nabi bukan orang Arab, Yahudi. Satu-satunya isteri Rasulullah orang Yahudi. Lepas perang Khaybar, Nabi kahwin dengan dia 7 Hijrah. Sofiyah binti Huyai. Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani Nadir kan. Mak dia Barrah binti Samuel. Okey. Ke-10, anak Abu Sufyan. Anak Abu Sufyan bin Harb tu lah. Kan Abu Sufyan masuk Islam lepas pembukaan kota Mekah. Nabi kahwin dengan anak dia. Siapa dia anak Abu Sufyan? Ramlah. Adik-beradik Muawiyah lah ni. Cari Ramlah jarang jumpa. Gelaran dia Ummu Habibah. Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb. Mak dia Hindun binti Utbah. Okey, 11. Maimunah binti Al-Haris. Al-Haris bin Al-Hazn. Hindun binti Auf. Zainab binti Khuzaimah, anak Hindun binti Auf. Maimunah binti Al-Haris, anak Hindun binti Auf. Maksudnya Hindun binti Auf kahwin banyak suami. Waktu Hindun binti Auf kahwin dengan Khuzaimah, dapat Zainab. Bila Khuzaimah meninggal, dia kahwin dengan Al-Haris, dapat Maimunah. Kebetulan dua-dua anak dia ni jadi isteri Nabi. Zainab
jadi isteri Nabi. Sebab tu Nabi kata Hindun ni wanita paling hebat atas muka bumi. Sebab 6 orang tokoh kahwini anak dia. Siapa 6 orang lagi? Contoh, anak dia dengan suami lain ada nama Asma binti Umais. Tengok ni. Isteri ketiga Abu Bakar, Asma binti Umais. Sebelum Abu Bakar kahwin, Asma bini siapa? Siapa salah seorang sepupu Nabi yang Nabi beritakan gambaran syahid dia di medan Mu'tah? Sebelum sahabat pergi medan Mu'tah, Nabi dah bagi gambaran 3 orang yang akan syahid. Pertama yang akan pegang panji, Zaid bin Harisah. Sekiranya Zaid terkorban, siapa pegang? Sepupu Nabi, adik-adik Ali, Ja'far bin Abi Talib. Sekiranya Ja'far terkorban, Abdullah bin Rawahah. Ja'far. Mula-mula dia isteri Ja'far. Bila Ja'far terkorban medan Mu'tah, Asma diambil oleh Saidina Abu Bakar. Lepas Abu Bakar meninggal, waktu jadi khalifah, Asma dikahwini oleh Saidina Ali pula. Lepas Fatimah meninggal. Jadi seorang tokoh, 2 tokoh, Ali 3 tokoh. 3 dah tokoh. Okey. Kemudian adik kepada Asma ada nama Arwah binti Umais. Arwah isteri siapa? Adik kepada Asma ni isteri Hamzah, pak saudara Nabi. Nabi pun menantu dia, Hamzah pun menantu dia, Ali pun menantu dia, Ja'far pun menantu dia, Abu Bakar pun menantu dia. Hebat ke tak hebat? Patutlah Nabi kata hebat pun. Dia kahwin ramai pun kira hebat juga. So, selalu hak hebat lelaki kahwin ramai. Ni perempuan kahwin ramai, hebat lah. Sebab anak dia jadi suami kepada tokoh-tokoh. Okey. Selain daripada sebelah ni, ada nama lain tak pernah kita dengar? Ada nama Maryah kan? Maryah binti Syam'un. Atau disebut Maryah Kiptiyah sebab bangsa dia Kipti. Ini ada seorang anak dengan Nabi nama Ibrahim. Ada lagi, waktu perang Bani Nadir, Nabi dapat apa? Raihanah binti Zaid. Lepas tu ada lagi 2 perempuan. Tak apalah tu. Poin yang paling penting, Nabi ada 7 anak tadi. Seorang dah confirm di sini. 6 orang lagi anak Nabi dengan siapa? Sini ya, tak ada orang lain dah. Tak ada anak, 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 tak ada anak. 7 anak Nabi tu, 6 dengan Khadijah, 1 dengan Maryah. Lelaki semua meninggal waktu kecil. Hak ni 19 bulan meninggal. Anak sulung Nabi Qasim meninggal waktu kecil. Yang kedua Zainab. Yang ketiga Ruqayyah. Yang keempat Ummu Kalsum. Yang kelima Fatimah. Yang keenam adik bongsu dia Abdullah mati kecil. Ibrahim mati kecil, Abdullah mati kecil, Qasim mati kecil. Tinggal ni ya. Zainab kahwin dengan Abil Ash, dapat 2 orang anak, letak nama Ali. Yang kedua Umamah, ni cucu Nabi dengan melalui Zainab. Ali dengan Umamah. Ruqayyah kahwin dengan Saidina Osman, dapat Abdullah bin Osman, seorang. 3 orang cucu Nabi. Cucu Nabi ada berapa? 8 je. 5 lagi dengan siapa? Ini tak ada cucu. Fatimah kahwin dengan Ali. Hasan, Husin, Muhsin
Zainab, Ummu Kalsum. 5, 6, 7, 8. Cucu Nabi yang betul-betul melalui anak saudara ni. Okey. Pak saudara, mak saudara, bini, anak, cucu, nak tahu apa lagi? Maula. Maula Nabi ada berapa? Maula Nabi 43 orang. Letih ya saya nak menulis pun. Pukul 12.30 dah. Apa dia maula? Pembantu maula. Kalau lelaki kita panggil maula. Kalau perempuan Ima Ar-Rasul. Ada 7 orang. Antaranya Ummu Aiman tak? Ummu Aiman, siapa lagi? Ada nama Radwa, ada nama Maimunah binti Sa'ad, ada nama Ruzainah, ada nama Sirin, adik-beradik Maria. Tu yang saya ingat. Ini 43, jenuh. Antara yang terkenal maula Nabi siapa dia? Hak terkenal Abu Hurairah, Anas bin Malik, Sauban. Siapa lagi? Sebut tak apa. Safinah. Safinah, pernah dengar dengan Safinah? Apa maksud Safinah bahasa Arab? Kita ada belajar satu kitab, Safinatun Najah. Apa dia? Apa dia Safinah? Sampan bahtera. Pasal pun nama dia lain. Pasal apa Nabi panggil Safinah? Kerana dia antara sahabat yang paling kuat kerana doa Nabi. Satu hari Nabi minta dia ni angkat barang-barang daripada belakang unta. Jadi dia ambil barang tu, dia cerai angkat melelong. Kemudian Nabi minta dia letak kain serban dia, Nabi doakan, Nabi letak barang tu atas kain serban. Jadi Nabi kata angkat, dia angkat tu tak rasa apa. Dialah satu-satunya sahabat yang boleh angkat 10 ekor unta sekaligus. Sebab tu dia dikeluh Safinah kapal. Sebab dia boleh husung semua. Tanpa dia ni rasa berat benda tu. Lalu Nabi panggil dia Safinah. Itu antara orang yang didoakan oleh Nabi. Okey, apa lagi ya? Cuma nak habaq ni. Sikit tadi salah silah hak belakang tu. Takut pening. Dia macam ni. Hashim kan. Abdul Syams, Muttalib, Naufal. Okey. Ni anak siapa ni? 4 orang ni. Anak Abdul Manaf. Mana ni ada Amdiddar. Abdul Uzza. Anak Qusay. Okey. Kita tengok Qusay Zuhrah lah. Zuhrah. Okey, Qusay hak Nabi tu Abdul Manaf, Hashim kan. Sebelum Qusay nak meninggal, dia sebenarnya nak bagi pemerintahan dan wali kota Mekah kepada Amdiddar. Tapi masyarakat pada masa tu dia mengira nak lantik pemimpin orang yang paling pemurah. Walaupun saya anak kedua, tapi hubungan komunikasi saya dengan masyarakat baik. Saya suka derma, saya suka sedekah, saya suka tolong orang. Sifat tu sekiranya tak ada pada abang sulung saya, orang boleh reject kawan ni, lantik ni jadi ketua. Walaupun ikut
dia punya apa kita panggil? Hak betul dia patut kawan ni. Tapi orang nak tengok benda-benda tadi. Jadi akibatnya hak ni dapat apa? Hak ni dapat jadi pegang kunci Kaabah. Pembahagian berlaku. Pegang kunci, pasang kain Kaabah, panji. Duduk dengan kawan ni. Hak ni pula tadilah siqayah rifadah diperturunkan kepada Hashim. Hak kata meremuk-remuk roti tadi. Abdul Manaf dapat bahagian layan tetamu haji. Hak ni automatik pegang juga Darun Nadwah. Dulu waktu nak bagi ni, perempuan-perempuan Bani Abdul Manaf dia bawa satu bekas minyak wangi letak di sebelah Kaabah. Mari Abdul Manaf dengan orang-orang yang penyokong dia ambil minyak wangi ni sapu. Sapu-sapu, kawan tu mari sapu-sapu, berjanji setia kita akan bekerjasama sesama kita dan kita tak ganggu saudara kita yang lain. Kumpulan ni dikenali dalam sejarah kumpulan Mutatayyibun. Mutatayyibun. Kumpulan harum dia panggil. Kumpulan harum. Mari pula geng Amdidar. Sapuh juga macam tadi ya. Dia panggil kumpulan Ahlaf, kumpulan sekutu. Ini dipanggil Ahlaf. Amdidar. Abdul Uzza ni melahirkan keturunan Bani Asad lah. Asad ni siapa? Keturunan isteri Nabi tu, Khadijah binti Khuwailid bin Asad tu. Okey, turun Abdul Manaf, Hashim, Abdul Syah, Muttalib, Naufal. Ni Muttalib hak gendong belakang anak Hashim tu. Abdul Muttalib orang panggil tu sebab pak saudara dia nama Muttalib tu lah. Gendong dia tadi anak Hashim. Okey. Sejarah dengar Hashim dengan Abdul Syams ni kembar. Ni kembar. Tapi yang tak bestnya, waktu lahir keluar daripada perut, jari telunjuk Hashim duduk atas dahi Abdul Syams. Nak buat gambaran macam mana? Lahir kembar, jari Hashim duduk dalam dahi Abdul Syams. Bila keluar bayi, tarik jari itu keluar darah. Jadi tok-tok dulu menganggap peristiwa ni akan berlaku malapetaka besar antara dua keluarga ni. Jadi memang daripada Hashim ni lahir siapa? Muhammad kan? Ali. Abdul Syam ni siapa anak dia? Harb. Harb ni lahir Sakhar Abu Sufyan, keturunan Muawiyah. Inilah Bani Umayyah ni. Peristiwa darah tadi seolah-olah gambaran pada kita zaman Ali memerintah Muawiyah. Perang apa? Perang Siffin jadi. Zaman Husain anak Muawiyah Yazid jadi peristiwa apa? Karbala. Lepas tu pembantaian Bani Abbasiyah. Abbasiyah keturunan Hashim. Ini Bani Umayyah kan. Habis Umayyah, Abbasiyah bantai. Habis-habisan keluarga ni. Tengok. Lepas tu Abbasiyah memerintah. Ada keturunan terakhir dari Bani Umayyah ni melarikan diri. Itulah dia Abdul Rahman Ad-Dakhil. Pencetus Bani apa dia? Kerajaan Andalusia. Nampak? Kebetulan ke tak kebetulan ke, itulah dia punya cerita. Ini peristiwa antara siri peristiwa berdarah, kalau kita ambil daripada peristiwa tu. Saya pun penat dah. Cukup lah tu untuk hari ni dah. Nak sambung lagi kita panggil lain kali lah. Saya pun tak larat ni.
Kita start lebih kurang pukul 11. 11 dulu lah, dekat 2 jam tu. 11, 12, 12, 40. Pukul 11 ke? Dekat, okey. Alhamdulillah, duduk bangun, berdiri duduk, sampailah 12.40. Mudah-mudahan sedikit perkongsian, sedikit pencerahan daripada kisah awal kelahiran Rasulullah, dan kita tulis padam salasilah keluarga Nabi, bermula daripada datuk nenek moyang Nabi, pak saudara Nabi, mak saudara Nabi, sepupu sepapak Nabi, ahli keluarga Nabi, isteri-isteri Nabi, anak-anak Nabi, cucu-cucu Nabi, menantu, pak mertua, mak mertua, sampailah kepada sejarah lebih kurang salasilah. Walaupun bukan bentuk detail lagi, tapi saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat memahami dia punya sejarah perjalanan. Maksudnya kawan ni, rupanya anak dia ni, kawan ni rupanya sepupu dia ni, kawan ni pak saudara dia ni, hak ni anak saudara dia ni. Kurang-kurang hak sebelum ni tu ada beberapa persoalan dah terjawab pada rangkaian pemaparan pada peta minda tadi. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan kepada kita petunjuk dan hidayah. Terlebih lagi bila kita nak mendalami ilmu-ilmu yang ada berkaitan dengan salasilah ataupun nasab manusia yang paling mulia dan dikasihi oleh Allah, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita nak belajar lagi, sebab masa sudah kesuntukan, jadi kita akan datang lain kali insya-Allah. Doakan permudahkan saya datang lagi ke sini, bertemu dengan tuan-tuan, berkongsi ilmu-ilmu yang lain insya-Allah. Yang baik tetap datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang, yang sentiasa bersalah, yang serba tak kena tu tak ada orang lain, diri saya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.